Hello, hai, assalamualaikum good people. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDD Channel. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video ini. Terima kasih juga karena sudi untuk mendukung channel ini. Good people, kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini jika kalian sudi. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki, serta sentiasa dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan judul daripada video yang akan saya buat reactions hari ini adalah sebuah judul yang sangat begitu hangat, guys. Judul daripada video yang akan saya react adalah Kenapa Indonesia benci Malaysia? Bagaimanakah ia bermula? Nah, itu adalah judul daripada video yang akan saya buat reactions. Dan video ini adalah sebuah dari video daripada APHD channel, guys. APHD. Nah, tanpa berbasa-basi, tanpa melengahkan waktu, kita akan nonton video ini bareng. 1, 2. Kenapa Indonesia benci Malaysia? Kenapa? Setiap tahun kita dihangatkan dengan isu panas dua negara, iaitu Malaysia dan Indonesia. Dari isu bola sepak, bendera, makanan hinggalah budaya pasti membuatkan dua negara ini menjadi tegang. Jadi, kenapa ketegangan seperti ini sering berlaku? Sebenarnya, sejak dulu lagi hubungan Malaysia dan Indonesia memang dah melalui pasang surutnya. Ia berlaku sejak penubuhan Malaysia hinggalah kepada isu-isu lain yang berbangkit selepas itu. Oke, guys, sebelum kita meneruskan untuk nonton video ini, video ini adalah sekadar informasi tambahan dan bukan untuk membuat tegang suasana. Oke, guys. Oleh itu, mungkin lebih baik untuk kita melihat kembali sejarah hubungan dua negara serumpun ini. Pertama, Ganyang Malaysia. Pada 16 September 1963, Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi dengan gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun, sejak bermulanya cadangan Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan Malaysia, ia telah ditentang hebat oleh Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ini adalah kerana bagi Soekarno, penubuhan Malaysia adalah agenda Barat untuk meluaskan kuasa. Disebabkan ini, akhirnya pihak Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Presiden Soekarno pula memperkenalkan slogan Ganyang Malaysia. Ini adalah sebahagian teks ucapan daripada Presiden Soekarno. Sebaik sahaja Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia, pencerobohan dan serangan ke Malaysia pun bermula. Walaupun begitu, konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia adalah perang yang tak diisytiharkan. Berikut adalah antara serangan pihak Indonesia ke atas Malaysia. 12 April 1963, serangan di Balai Polis Terbedu, Sarawak. 29 Disember 1963, gerila perang Indonesia menyerang pos tentera di Kalabakan, Tawau, Sabah. 17 Ogos 1964, pasukan payung terjun Indonesia mendarat di sebuah pantai di Johor. 2 September 1964, pasukan payung terjun Indonesia mendarat di Labis, Johor. 29 Oktober 1964, tentera Indonesia mendarat di Pontian, Johor. 28 Jun 1965, Indonesia cuba melakukan serangan dan sabotaj ke atas kamp Regimen Askar Melayu Diraja di Tawau. Tetapi serangan-serangan ini dapat dipatahkan dengan bantuan ketenteraan dari negara-negara Commonwealth seperti Britain, Australia dan New Zealand. Setelah hampir 2 tahun lebih berlakunya konfrontasi, secara tiba-tiba kepimpinan Soekarno digulingkan. Ia terjadi apabila pihak Parti Komunis Indonesia PKI cuba untuk membuat rampasan kuasa dengan menculik dan membunuh beberapa orang jeneral tentera Indonesia pada 30 September 1965. Jeneral Soeharto yang terselamat dalam peristiwa itu akhirnya mengambil alih kuasa dari Soekarno. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Presiden Indonesia. Setelah berlakunya penukaran kepimpinan, hubungan Malaysia dan Indonesia mula dipulihkan. Maka tamatlah konfrontasi keras antara kedua-dua buah negara. Kedua, perebutan dua buah pulau dan wilayah. Sebelum ini, terdapat dua buah pulau yang menjadi rebutan antara Malaysia dan Indonesia. Pulau itu adalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang terletak di perairan Sabah. Pertikaian ini sebenarnya sudah bermula sejak tahun 1969 lagi. Kedua-dua pihak juga pada masa tersebut telah bersetuju menetapkan sepadan di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Tapi nampaknya pertelingkahan tentang kedudukan sepadan di pantai timur Sabah masih wujud. Indonesia enggan mengiktiraf wilayah pelantar Malaysia
malah mendakwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dua buah pulau milik Malaysia itu termasuk dalam wilayah perairannya. Bagaimanapun, pertelingkahan ini berakhir apabila Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan kedua-dua buah pulau ini adalah milik Malaysia. Ketiga, terdapat kumpulan NGO Indonesia yang merancang serangan ke atas Malaysia. Mungkin masih ramai yang masih ingat pada masa dahulu, Malaysia dengan Indonesia menjadi tegang disebabkan Malaysia dituduh mencuri tarian pendek daripada Indonesia. Perkara ini terjadi apabila gambar tarian pendek muncul di dalam program Enigmatic Malaysia yang bersiaran di saluran Discovery Channel. Tetapi sebenarnya video ini tiada langsung kaitan dengan pihak kerajaan Malaysia. Selepas timbulnya kontroversi ini, pihak produksi yang membuat video tersebut telah memohon maaf dengan Kementerian Pelancongan Malaysia. Kemudiannya, kerajaan Indonesia pula diminta supaya menerima penjelasan dari pihak produksi tersebut. Sebenarnya terdapat satu pertubuhan bukan kerajaan NGO yang sering membuat ancaman terhadap Malaysia. Kumpulan ini dikenali sebagai Benteng Demokrasi Rakyat Bendera. Pada tahun 2009, penyelaras NGO ini mengesahkan bahawa mereka sudah merekrut lebih kurang 1,500 sukarelawan yang bersiap sedia untuk berperang dengan Malaysia. Namun secara jelas ia tidak berlaku. Walaupun sering berlaku ketegangan, tetapi kedua-dua buah negara pernah ada pemimpin yang berkawan baik. Jika mengkaji sejarah, hubungan kebudayaan antara Malaysia dan Indonesia sudah terjalin rapat sebelum merdeka lagi. Disebabkan itulah logik untuk kedua-dua negara mempunyai persamaan dalam aspek budaya dan kesenian tertentu. Malah seniman-seniman Malaysia masih dikenali di Indonesia seperti P. Ramlee hinggalah kepada Siti Nurhaliza. Begitu juga di Malaysia, banyak juga rakyat Malaysia yang meminati penyanyi dan pelakon daripada Indonesia. Kesimpulannya, hubungan antara Malaysia dan Indonesia tetap kekal baik sejak tamatnya konfrontasi lebih 50 tahun dahulu, walaupun kadang-kadang terdapat sedikit provokasi daripada pihak tertentu. Malaysia dan Indonesia nampaknya sejak dahulu lagi sentiasa mengambil pendekatan sederhana dalam menangani masalah sebegini. Justru itu adalah sangat wajar untuk kita kekal bersikap bertamadun dan beradab sopan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Oke guys, itu dia video pembahasan dari APHD channel guys. Nah, jadi konfrontasi yang dilakukan oleh Soekarno telah ditamatkan oleh Soeharto. Apabila Soeharto mengambil alih jawatan daripada Soekarno, nah semua itu berubah guys. Nah, sebenarnya ada NGO ataupun ada benteng, ada pihak ketiga yang ingin melaga-lagakan Indonesia dan juga Malaysia guys. Jadi kita adalah orang-orang yang bertamadun, yang sentiasa mengamalkan sifat sopan dan santun guys. Saya rasa kita tidak seharusnya ada pergaduhan ataupun ada perebutan seperti zaman-zaman sebelum merdeka lagi. Jadi saya rasa kita seharusnya menghormati budaya antara satu dengan lain. Biasalah kalau ada persamaan di antara budaya, sebab memang tidak dinafikan kebanyakan budaya Indonesia dengan di Melayu di Semenanjung Malaysia itu hampir sama, hampir mirip guys. Nah, apa pula pendapat kalian tentang video yang baru saya react kali ini guys? Apa pendapat kalian? Apakah Indonesia benar-benar membenci Malaysia guys? Tapi menurut saya pribadi, Indonesia, orang-orang Indonesia itu ramah tamah, dan bagi saya sebenarnya ini hanya stigma ataupun sebuah judul untuk memprovokasikan ke antara kedua negara, dan saya rasa terpulanglah kepada kalian untuk menilai video ini. Sekiranya kalian orang yang positif, kalian pasti akan mengambil sudut positif daripada video ini. Dan kalian boleh komen di ruangan di bawah juga jika kalian mempunyai buah pendapat ataupun ada masukan-masukan lagi, kalian komen di ruangan di bawah, dan insyaallah kita akan bincangkan dengan baik. Oke, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Macam biasa guys, jika kalian sudi, jangan lupa untuk bantu channel ini berkembang guys. Bergabung dengan channel ini jika kalian sudi. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Salam persaudaraan, salam santun, salam kekeluargaan, salam silaturahmi. Kita akan berjumpa lagi di episode video yang akan datang. Assalamualaikum.